Okey, jadi selamat tengah hari kepada semua pelajar 4 Sains 1. Jadi untuk hari ini, okey, untuk pelajaran hari ini kita akan tengok topik 7.2 jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, 7.2 jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun dalam bahasa Inggeris dia dipanggil sebagai Communities Liaison Committee, okey, ataupun CLC. Okey, ataupun CLC ya. Kalau nak senang ingat, anda ingat CLC. Okey, jawatan kuasa hubungan antar kaum. Okey, bracket anda boleh bubuh CLC. Kalau nak senang ingatlah. CLC. Okey. Anda tengok di sini ya. Jadi jawatan kuasa hubungan antara kaum ini ya ditubuhkan kerana pada masa itu pemimpin kaum dan kerajaan British sedar tentang kepentingan perpaduan. Salah satu syarat untuk mencapai kemerdekaan adalah mesti mencapai perpaduan. Okay? Jadi British beri message kemerdekaan hanya diberikan apabila tiga kaum utama Melayu, Cina, India dapat bekerja sama. Okay? So pada masa itu berlaku banyak ketegangan, peristiwa ketegangan yang menyebabkan berlakunya konflik lah. Okay? Contohnya semasa bintang 3 komunis bermarajalela 14 hari sebelum British ke tanah Melayu, mereka telah menyeksa, ramai orang Melayu. Dan kebetulan pada masa itu komunis banyak orang Cina. Jadi wujud konflik perkauman di sini di antara orang Melayu dengan orang Cina. Akibat tindakan ganas komunis bintang 3. Dan lepas itu Malayan Union ditubuhkan. Semasa Malayan Union ditubuhkan, kewarganegaraan jus soli yang longgar diberikan kepada bukan Melayu. Jadi ini menimbulkan kebimbangan orang Melayu terhadap kedudukan mereka, kedudukan status quo mereka. Jadi mereka menentang. Jadi orang Melayu pada masa itu menentang kewarganegaraan yang longgar diberikan kepada bukan Melayu. Dia ada ketegangan di sini. Jadi lepas itu penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, di mana AMCJA, yang dianggotai oleh orang bukan Melayu seperti orang Cina dengan orang India. Pada masa itu juga menentang jawatan kuasa kerja yang merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Kerana menurut mereka, jawatan kuasa kerja ini tidak dianggotai oleh bukan Melayu. Jadi AMCJA pada masa itu bergabung dengan Putera dan melakukan hatal. Jadi perpaduan ini amat penting lah. Jadi pemimpin kaum dan British mereka sedar bahawa perpaduan ini amat penting. Terutamanya apabila negara kita hendak menuju ke arah kemerdekaan. Jadi pada masa itu pelbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkan perpaduan di antara kaum. Jadi salah satunya adalah jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC. Yang ditubuhkan pada tahun 1949, Januari 1949. Jadi kita lihat apakah kepentingan hubungan antara kaum ini, jawatan kuasa hubungan antara kaum ini. Apa matlamat dia, apa objektif dia. Kita tengok satu, mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Dua, membetulkan keadaan politik, ekonomi, sosial supaya wujud pembagian yang adil. Membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembagian yang adil untuk semua komuniti. Sebab pada masa itu berlaku ketidakseimbangan terutamanya dalam ekonomi. Orang Melayu mereka di luar bandar, kampung, terlibat dalam kegiatan pertanian. Dan dianggap sebagai mundur lah pada masa itu. Dan lepas itu orang India
di estate, okey, mereka bersusah payah bekerja di estate, okey, estate ladang getah. Okey, lepas tu orang Cina pula tinggal di bandar, ada yang berniaga dan ada yang bekerja sebagai pelombong biji timah. Okey. Jadi berlaku ketidakseimbangan dari segi pekerjaan, ekonomi, dan lagi satu adalah kawasan pertempatan tinggal, tempat tinggal mereka. Dan jurang di antara kampung dengan bandar adalah besar. Okey, di mana bandar ini maju, kampung ini dianggap sebagai mundur. Okey. Jadi CLC ini bertujuan untuk membetulkan keadaan ekonomi, yang tidak ekonomi sosial politik yang tidak seimbang ini, supaya pembagian yang adil dapat diwujudkan untuk semua komuniti. Semua orang akan dapat menikmati kemakmuran. Yang ketiga adalah ini mewujudkan keadaan yang harmoni. Mewujudkan keadaan yang harmoni dan muhibah di kalangan penduduk di negara ini. Tidak perlu ada konflik, tidak perlu ada kedagangan, sama-sama hidup secara harmoni dalam tanah Melayu. Jadi ini adalah objektif CLC pada masa itu. Jadi moto CLC adalah kesamaan dan keadilan untuk penduduk di tanah Melayu. Kesamaan dan keadilan untuk penduduk di tanah Melayu. Ini adalah moto, ataupun orang kata CLC, slogan dia lah. Jadi kalau anda tengok gambar ini adalah EEC Turaisingam. Seorang Sri Lanka, orang Sri Lankan, dia adalah pengerusi CLC, EEC Turaisingam. Boleh? Jadi anda ingat objektif dia lah. Jadi sekarang kita tengok yang ini bawah, yang di bawah ini. Kita tengok siapa yang menganggotai CLC ini. Jadi pengerusi adalah EEC Turaisingam, Sri Lankan. AJK CLC. Kita ada penasihat Governor General British di Asia Tenggara, itu Malcolm McDonald. Pengerusi EEC Turaisingam, wakil orang Ceylon. Ceylon ini Sri Lankan. Sri Lankan. Lepas tu kita ada wakil Melayu, Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Muhammad Saleh Hakim, Datuk Mustafa Osman, Zana Abidin Haji Abbas. Anda ingat nama inilah, Datuk On Jaafar. Ini nama ini wajib anda ingat. Wajib anda ingat. Bab 2 ada. Bab 4 pun ada nama ini. Bab 5 pun ada nama ini. Dan bab ini pun ada nama ini. Jadi anda mesti ingat nama ini. Datuk On Jaafar. Wajib ingat. Lepas tu kita ada wakil Cina, Tang Cheng Lock dari Melaka. Tang Cheng Lock ini dia adalah dulu dia adalah Presiden AMCJA, lepas tu dia adalah Presiden MCA. Tang Cheng Lock, Lin Tiang Keng, Pulau Pinang, Sisi Tan, Yok Shun Ling, Selangor. Lepas tu ahli lain, kita ada Roland Brundle, wakil orang Eropah, L.R. Doraisamy, wakil kaum India, Dr. J.S. Gunting, wakil orang Serani. Serani ini adalah orang Portugis yang tinggal di Melaka. Yang telah bercampur gaul dengan penduduk tempatan dan tinggal di Melaka. Jadi di sini anda tengok CLC ini, apa keistimewaan dia? Dia diwakili oleh pelbagai kaum. Orang apa? Orang Ceylon ada. Orang Melayu pun ada. Orang Cina pun ada. Orang India ada. Orang Serani ada. Orang Eropah pun ada. Sebab ada orang Eropah yang tinggal di negara kita juga tau. Jadi CLC ini telah meningkatkan kesedaran kerjasama kaum. Kerjasama politik di kalangan pemimpin kaum. Jadi mereka pemimpin ini, mereka sedar bahawa mereka perlu berkongsi kepentingan dan mempunyai hala tuju, cita-cita, visi yang sama. Itu membawa negara ke arah kemerdekaan dan pembinaan negara dan bangsa.
Itu Persekutuan Tanah Melayu. Okey, pada masa itu Persekutuan Tanah Melayu, bukan Malaysia. Ingat Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Jadi kita cuba tengok apa peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum, apa peranan dia, apa fungsi dia. Okey, kita tengok. Okey, saya besarkan sedikit garisan dia. Okey, kita tengok peranan dia. Okey, warna merah. Okey, jadi CLC ini dia pada masa itu dia cuba menyelesaikan beberapa isu yang wujud pada masa itu. Okey, jadi kita lihat dulu apa isu yang wujud pada masa itu. Okey, dan bagaimanakah CLC menyelesaikannya. Okey, berbincang dan menyelesaikannya. Okey, kita tengok yang pertama, isu politik. Okey, pada masa itu isu dia adalah persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, jadi kita pada masa itu ingin berkerajaan sendiri, ingin merdeka. Okey, anda sudah belajar pada pelajaran yang lalu, okey, di mana parti politik yang ditubuhkan pada masa itu ada idea merdeka. Jadi masing-masing nak merdeka. Okay, jadi ini isu politik dia. Okey, dua, kedudukan istimewa orang Melayu. Isu yang kedua, kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, di sini kita boleh lihat, okey, orang Melayu pada masa itu menuntut diperakui kedudukan istimewa mereka sebagai penduduk asal, okey, penduduk asal rantau alam Melayu. Okey, mereka ada kedudukan istimewa, status quo. Lepas itu kita ada kedudukan ekonomi orang Melayu. Okey. Okey, isu dia adalah ini. Okey, pada masa itu orang Melayu tidak mempunyai peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Okey, pada masa itu orang Cina, okey, mereka bekerja dalam sektor perniagaan terutamanya. Okey. Tetapi orang Melayu tak ada peluang ini. Mereka masih berada di luar bandar, terlibat dalam pertanian tradisional. Okey, contohnya menanam padi. Okey, jadi ada jurang di sini. Okey, lepas itu kita tengok yang ketiga, kewarganegaraan bukan Melayu pun merupakan satu isu. Okey, jadi ketegasan orang Melayu pada masa itu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Jadi apabila Malayan Union ditubuhkan, di dalam Malayan Union, pemberian kewarganegaraan adalah secara jus soli, secara longgar kepada bukan Melayu. Okay? Dan ini menyebabkan orang Melayu menentang Malayan Union. Mereka tegas menentang pemberian jus soli ini sebab ia boleh menggugat kedudukan mereka. Okay? Kedudukan orang Melayu. Okay, dan seterusnya adalah pendidikan. Okey, pendidikan ini pada masa itu satu masalah sebab sistem persekolahan yang berbeza. Berbeza ikut kaum, ikut bahasa pengantar, ikut buku teks, sukatan pelajaran pun berlainan. Contohnya pada masa itu kita ada sekolah Cina guna buku teks dari negara China. Guru pun dari negara China. Okey, bahasa yang digunakan bahasa China. Okey, lepas tu sekolah Tamil. Okey. Bahasa Tamil untuk orang India, buku teks guru pun dari India. Okey, sukatan pun tentang India. Kalau sekolah China tadi tentang negara China. Okey, jadi orang Melayu pula pada masa itu guna bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu mempelajari bahasa Melayu. Okay, mempelajari pendidikan seperti pendidikan agama semua. Okay, lepas tu sekolah Inggeris ini mereka belajar bahasa Inggeris, sukatan pun daripada bahasa Inggeris, guru pun adalah guru yang bercakap dalam bahasa Inggeris. Jadi anda tengok berlaku sistem yang berbeza, bahasa berbeza, buku teks berbeza. Okay, sukatan yang berlainan. Jadi ini dipanggil sebagai sekolah vernacular. Okey, ada perkataan ini sekolah vernacular. Okey, sekolah vernacular maksudnya sekolah yang guna bahasa bonda kaum masing-masing. Okey, jadi ini satu masalah
untuk mencapai perpaduan. Sebab tidak bercampur gaul. Pelajar dia ikut kaum, tak bercampur gaul. Jadi susah nak susah nak bentuk perpaduan. Jadi ini adalah isu pada masa itu yang perlu diselesaikan dan perlu dibincangkan oleh Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum CLC. Okey, jadi kita lihat apa penyelesaiannya. Okey, kita ada 3, 4, 5 isu di sini ya. Jadi ini muka surat 176 anda boleh rujuk. Lepas tu muka surat 177 kita tengok apa peranan CLC dan bagaimanakah dia beri kesan kepada perpaduan kaum. Okey, yang pertama politik. Okey, kita lihat balik. Okey, isu politik, isu dia persediaan ke arah berkerajaan sendiri, nak merdeka. Okey, jadi bagaimana CLC mengatasi isu ini? Okey, jadi CLC apa peranan dia? Okey, jadi CLC pada masa itu mencadangkan peralihan. Okey, dia mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri, dengan memberi pengalaman pilihan raya, pilihan raya kepada penduduk tanah Melayu. Jadi CLC mencadangkan pilihan raya, pilihan raya, memberi pengalaman pilihan raya supaya rakyat boleh pilih pemimpin yang mereka hormati. Jadi pilihan raya diadakan. Kesan dia pilihan raya diadakan. Pilihan raya diadakan di peringkat majlis bandaran. Bandaran. Contohnya bandar seperti Kuala Lumpur. Majlis negeri serta majlis perundangan persekutuan. Majlis perundangan persekutuan ini adalah peringkat negara lah. Macam pilihan raya umum. Jadi dalam pilihan raya ini apa yang berlaku adalah macam pilihan raya Majlis Pembandaran dan Negeri serta MPP di mana Parti UMNO Melayu bekerja sama dengan Parti MCA orang Cina. Dan selepas itu pada pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan MIC turut serta yang mewakili orang India. Jadi di sini kita boleh lihat kerjasama UMNO, MCA, MIC. Itu kerjasama Melayu, Cina dan India. Boleh faham? Jadi kita ada kerjasama parti politik. Parti politik. Dalam parti politik ataupun kerja yang apa? Yang berbeza. Yang mewakili kaum Cina, Melayu dan India. Boleh? Jadi apa hasil kerjasama ini? Parti yang bekerjasama ini UMNO, MCA, lepas tu MIC menang pilihan raya. Jadi ini menunjukkan kerjasama penting. Lepas itu kita tengok isu yang kedua. Isu yang kedua kita tengok. Isu yang kedua, apa isu yang kedua? Kita tengok kedudukan istimewa orang Melayu. Isu dia orang Melayu menuntut kedudukan mereka diakui sebagai penduduk asal rantau alam Melayu ini. Jadi bagaimana CLC membincangkan isu ini? Jadi CLC pada masa itu bersetuju orang Melayu mempunyai kedudukan istimewa. Kerana mereka telah menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi dan mengiktiraf negara ini sebagai tanah air mereka. Tanah Melayu. Orang Melayu. Jadi mereka amat setia kepada tanah Melayu ini. Inilah tanah air mereka. Jadi apa kesan dia kepada perpaduan? Jadi kedudukan istimewa orang Melayu di negara kita ni diperakui, diiktiraf dan kepentingan sah kaum lain pun diiktiraf. Jadi bukan Melayu mengiktiraf kedudukan orang Melayu sebagai penduduk
penduduk asal di negara ini. Okey. Ini adalah tanah mereka. Okey. Jadi mereka ni ada kedudukan istimewa. Dan orang Melayu pula mengiktiraf kepentingan sah kaum lain. Okey. Jadi di sini ada unsur toleransi dan tolak ansur. Okey, di antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Okey. Lepas itu kita tengok yang ketiga, isu yang ketiga. Okey, orang Melayu tidak mempunyai peluang sama seperti kaum bukan Melayu. Okey, ini dari segi ekonomi yang tidak seimbang. Okey, jadi CLC, bagaimana CLC menyelesaikan masalah ini? Okey, CLC mencadangkan penubuhan agensi, okey, untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Jadi apa kesan dia? Okey, kesan dia adalah ini. Okey, saya tekan ke mana, tunggu dulu. Okey, kesan dia adalah ini. Kesan dia adalah RIDA ditubuhkan. Okey, RIDA sekarang dipanggil sebagai MARA. Okey, RIDA ini pengurusi dia siapa? Dato' On Jaafar. Okey, Dato' On Jaafar. Okey, jadi Dato' On Jaafar ni pengurusi RIDA yang pertama. Sekarang dipanggil sebagai MARA. Okey, jadi Dato' On Jaafar berpendapat bahawa bantuan ekonomi, bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu. Okey, perlu. Dan ini bukan tolak ansur di antara persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kepada kaum bukan Melayu. Okey, jadi RIDA ini apa matlamat dia? Matlamat dia adalah memberi bantuan ekonomi dan kemajuan kepada luar bandar. Itu kawasan kampung lah. Okey. Lepas tu kita tengok seterusnya. Okey, isu yang seterusnya. Ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Okey, ini isu dia. Okey, bagaimana CLC menyelesaikannya? Okey, CLC bersetuju bahawa kewarganegaraan kepada bukan Melayu amat penting kerana ini adalah untuk memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama di kalangan penduduk kena bagi kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Supaya bukan Melayu ini mereka boleh anggap tanah Melayu tanah mereka. Okey, tanah mereka. Tak setia kepada tanah Melayu dan bekerja sama dengan kaum lain, dengan orang Melayu. Ada kerjasama. Jadi apa kesan terhadap perpaduan? Okey, syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberi kedudukan kepada bukan Melayu. Dan ini adalah untuk melahirkan semangat patriotik dan bertanggungjawab kepada negara. Maksudnya bukan Melayu pun kena bertanggungjawab memberi sumbangan kepada negara. Okey, lepas itu yang kelima adalah pada masa itu isu dia sekolah vernacular. Sekolah vernacular. Okey. Jadi apa cadangan CLC? Okey. CLC mencadangkan sistem pendidikan yang seragam, yang sama. Seragam maksudnya sama. Sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum. Okey, jadi setiap sekolah mesti ada sistem pendidikan yang sama, macam sekarang. Okey, sekolah kita SMJK Nanghua, sekolah Cina, tapi kita sistem kita apa yang kita belajar ini sama dengan sekolah SMK. Contohnya SMK Aman Bustaman, okey, Raja Syaman sama. Kita guna buku teks yang sama. Apa yang kita belajar adalah sama. Kita pun guna bahasa Melayu dalam PDP kita, pengajaran dan pembelajaran kita. Okey, sama. Okey, jadi apa kesan terhadap perpaduan? Okey, jadi penubuhan jawatan kuasa pendidikan, untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Okey. Jadi ekoran daripada cadangan CLC ini, jawatan kuasa pendidikan
diadakan untuk mengkaji pendidikan kita supaya kita dapat pendidikan yang seragam, sama. Okey, anda akan belajar tentang jawatan kuasa pendidikan ini pada topik yang akan datang. Okey, pada topik yang akan datang. Okey, dan anda akan lihat apakah usaha yang dilakukan untuk menseragamkan pendidikan di negara kita. Okey, jadi jawatan kuasa hubungan antara kaum ini memainkan peranan yang penting untuk membentuk persefahaman antara pemimpin. Okey, untuk membentuk persefahaman antara pemimpin. Okey, dan penyelesaian isu yang berkaitan dengan kaum ini melalui pendekatan muafakat. Jadi penyelesaian dia adalah secara muafakat, pendekatan secara muafakat, pembincangan untuk mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik, untuk mewujudkan keharmonian kaum dan lepas tu memelihara kestabilan politik melalui rundingan, melalui muafakat, melalui perundingan, antara pemimpin. Jadi ini anda boleh guna sebagai rumusan lah. Anda boleh guna sebagai rumusan ataupun iktibar ataupun inference. Secara kesimpulannya saya beritahu anda apa maksud dia. Maksud dia adalah untuk mencapai perpaduan ini, untuk membentuk persefahaman ini perlu ada muafakat, perlu ada rundingan untuk mewujudkan keharmonian dan kestabilan politik. Itu maksud dia. Jadi itu saja tentang CLC ya. Jadi sekarang kita tengok soalan tentang CLC dan anda cuba jawab. Kita tengok ini. Anda cuba tengok ini ya. Jawatan kuasa hubungan antara kaum. 7. Soalan nombor 7 ini. Anda beritahu saya apakah syarat yang dikenakan oleh British untuk diberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Apa jawapan dia? A. Mengadakan pilihan raya. B. Demokrasi. C. Mewujudkan kerjasama kaum. D. Melantik pemimpin parti politik. Gabriel kata C. Yang Hong Fat kata C. Lee Shooting, Lemon Bell, Ken Pei-Shi, Liza, Chong Yong-Sing, Ling Hia. Sama-sama kata C. Bagus. Sama-sama beri jawapan C. Mewujudkan kerjasama kaum atau tengok gambar di bawah ini ya. Ini pengerusi. Wakil Melayu, wakil Cina. Sebelum anda jawab soalan di bawah, anda beritahu saya nama mereka. Pengerusi ini siapa nama dia? Dia ni orang apa? Tulis dalam ruangan chat. Pengerusi ini siapa? Wakil Melayu ini siapa? Wakil Cina ini siapa? Tulis dalam ruangan chat. Liza kata. Ini adalah wakil orang Ceylon, E.C. Turaisingam. Liza kata dia ni wakil Ceylon, E.C. Turaisingam. Bagus. Lepas itu Eugene kata E.C. Turaisingam. Gabriel kata yang gambar kedua ini adalah Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar yang mewakili yang Johor, dari Johor, merupakan wakil orang Melayu. Gambar yang ketiga, siapa dia? Wakil Cina. Ken Pei-Shi kata Tang Cheng Lock. Eugene pun kata Tang Cheng Lock juga. Kita tengok Tang Cheng Lock. Jadi kita ada berbagai kaum lah. Jadi soalan dia, mengapakah jawatan kuasa hubungan antara kaum ini dibentuk? Mengapa dibentuk? 1. Merundingkan kemerdekaan negara. 2. Melatih pemimpin mentadbir. 3. Mengkaji hubungan kaum secara mendalam. 4. Mewujudkan keadaan harmoni antara rakyat. Apa jawapan dia?
Lin Shooting kata D, Liza D, Lee Membiao kata D, Lee Hiam kata D, Gabriel D, Eugene D, JC U D, Chang Yong Sing D. Ya, jawapan dia adalah donkey ya. 3 dengan 4. Mengkaji hubungan antara kaum, wujudkan keadaan harmoni ya. Okey. D. Okey, bagus. Ini dia lebih kepada mengapa dia dibentuk, ini dia lebih kepada objektif dia, objektif. Okey, objektif ini objektif dia. Okey, sekarang kita tengok balik soalan. Okey, 9. Okey, berikut adalah isu isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Okey, yang diselesaikan oleh jawatan kuasa hubungan antara kaum. 1, kedudukan istimewa orang Melayu. 2, kedudukan ekonomi orang Melayu. 3 ialah apa? X. Apakah X? A, pilihan raya. B, jawatan dalam pentadbiran. C, kewarganegaraan bukan Melayu. D, kegagalan menyekap pengaruh komunis. Okey, apa jawapan dia? Okey, C. Liza, Chang Yong Sing, Gabriel, Eugene, Lee Shooting, Lee Hia. Okey, semua kata C. Okey, kewarganegaraan bukan Melayu. Okey, bagus, betul. Okey, 10. Maklumat di bawah berkaitan dengan kesan peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, kesan. Okey, peranan jawatan kuasa hubungan kaum. Okey, pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, mengapakah jawatan kuasa hubungan antara kaum mencadangkan pilihan raya? Okey, mencadangkan pilihan raya. A, persediaan berkerajaan sendiri. B, mengurangkan pengaruh golongan radikal. C, mengelakkan pemusatan kuasa oleh British. D, menjalankan sistem pemerintahan demokrasi. Okey, apa jawapan dia? Mengapa CLC mencadangkan pilihan raya? Okey, Gabriel kata, okey, Liza kata donkey. Okey, okey. Gabriel kata A, Chang Yong Sing kata A, Eugene A, Ling Membiao A, Ling Shooting A. Okey, ramai yang kata A ya. Okey. Okey, jawapan dia adalah A. Majoriti kata A. Jadi ya, betul. Jawapan dia A. Okey. Pekerajaan sendiri. Okey, anda boleh lihat di sini ya. Okey, ini dia. Ini. Bekerajaan sendiri. Okey, yang CLC mencadangkan pilihan kerajaan sendiri, pilihan raya. Okey, jawapan dia A. Okey. 11. Okey, maklumat di bawah berkaitan tentang sistem pendidikan dalam negara sebelum merdeka. Okey, sistem persekolahan berbeza mengikut kaum, penggunaan bahasa pengantar yang berbeza, buku teks berbeza, sukatan berbeza. Okey, jadi bagaimanakah jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC mengatasi masalah ini? A, memperbanyakkan sekolah vernacular. B, mengetatkan syarat kewarganegaraan. C, membawa masuk guru dari luar. D, mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Okey, apa jawapan anda? Okey, D ya. Okey, masih yang sebut D. Okey, ramai yang sebut D. Liza sebut donkey ya. Okey, betul tak donkey jawapan dia? Okey, jawapan dia adalah donkey ya. Mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Okey, yang seragam. Anda tengok. Sistem pendidikan. Okey, sistem pendidikan yang apa? Yang seragam. Lepas tu anda tengok 12 soalan yang terakhir untuk CLC. Untuk soalan objektif yang terakhir ya. Okey, apa tujuan penubuhan RIDA? Okey, RIDA. RIDA ini dibuatkan atas tuntutan Dato' Onn Jaafar. Okey, apa tujuan penubuhan RIDA? A, memajukan perindustrian dan perdagangan. B, memasarkan hasil pertanian penduduk luar bandar. C, membantu petani melibatkan diri dalam koperasi. D, memajukan ekonomi dan pendidikan orang Melayu di luar bandar. Okey, apa jawapan dia? Tolong tulis dalam ruangan chat. Apa tujuan penubuhan RIDA? Okey, Lee Shooting, Lee Hia. Okey, memberi jawapan. Okey,
memberi jawapan D ya. Gabriel pun kata D juga. Ya, betul lah. Jawapan dia D. Okey. Memajukan ekonomi dan pendidikan orang Melayu di luar bandar. Okey. Betul lah. Anda tengok di sini. Tengok di sini. Bantuan ekonomi dan kemajuan di luar bandar. Okey. Sini dia. Okey. Jadi senang saja soalan dia. Tahniah, anda dapat menjawab dengan betul. Okey. Cuba anda lihat soalan struktur sekarang tentang CLC. Okey. Namakan dua kaum terbesar yang menyertai jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, sini dia minta anda tulis dua kaum yang terbesar yang menganggotai CLC ini. Okey, jadi apa jawapan dia? Okey, Liza kata Melayu dengan Cina, Gabriel kata kaum Melayu dengan Cina, Lee Membiao kaum Melayu dengan Cina. Okey, betul. Jawapan dia adalah satu, kaum Melayu. Dan lagi satu adalah kaum Melayu ataupun orang Melayu. Dan lagi satu adalah kaum Cina. Okey, kaum Cina ataupun orang Cina. Okey dua markah. Kita ada kaum lain lah. Okey, tapi Melayu dengan Cina ni lebih banyak lagi Dia lebih banyak. Melayu dengan Cina bilangan dia banyak lah. Okey, kita tengok balik. Okey, B. Nyatakan maklumat penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, nyatakan maklumat penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, 4 markah. Okey, anda beri jawapan dia apa maklumat CLC. Okey, di maklumat jawatan kuasa hubungan antara kaum ialah sambung. Eugene. Eugene dengan JC memberi jawapan ini Eugene dengan JC memberi jawapan ini ini jawapan Eugene dengan JC. Kita tengok jawapan mereka. Mengkaji hubungan kaum secara mendalam, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah di kalangan penduduk. Ini satu betul. Mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah di kalangan penduduk. Tapi ini 4 markah tau. Ada jawapan lagi. Ini jawapan Lee Membiao membetulkan ini mengkaji hubungan antara kaum sudah. Membetulkan pembahagian membetulkan pembahagian dari segi politik sosial dan ekonomi supaya adil untuk semua komuniti. Bagus. Jadi kita sambung sini. Kita senang itu. Betul. Lee Shooting pun beri jawapan ini. Gabriel pun beri jawapan ini juga. Membetulkan supaya adil untuk semua ekonomi. Ini pun markah dengan 4 markah lah. Dan mencapai status berkerajaan sendiri. Ini belum lagi. Ini berapa tepat. Anda tengok sini ini. Inilah objektif dia. Ini yang anda perlu tahu. Objektif dia. Yang melatih masyarakat berkerajaan sendiri itu lebih kepada sistem ahli sistem ahli kita akan belajar pada pelajaran yang akan datang kita fokus kepada ini dulu soalan yang terakhir. Jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC telah menjadi pemangkin ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Ulaskan pernyataan di atas. Jadi bagaimanakah CLC menjadi pemangkin ke arah kemerdekaan? Cuba anda ulas. Apa peranan CLC? Apa usaha CLC yang telah membawa kepada usaha ke arah kemerdekaan? Cuba anda beri jawapan sekarang. JC dia kata memajukan ekonomi dan mengukuhkan kesejahteraan.
masyarakat. Okey. Okey, bolehlah. Okey, memajukan ekonomi ya. Ekonomi anda boleh kata luar bandar. Luar bandar, memajukan ekonomi luar bandar, ekonomi dan pendidikan luar bandar dan mengukuhkan kesejahteraan masyarakat. Okey, ini boleh. Okey, lagi Lee shooting. Okey. Berperanan untuk menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Ini pun boleh juga. Yes. Okey, Lee Wenbiao. Okey, Lee Wenbiao. CLC telah meningkatkan kesedaran dan pemimpin kaum dalam mencapai kerjasama politik. Ya, betul. Okey, dah 4 markah sini. Okey, Liza. Okey, Liza. Membentuk persafahan antara pemimpin kaum di tanah Melayu. Okey, betul. Betul juga. Okey, lagi satu. Okey, tadi Liza ada bagi satu jawapan tau. Dia kata ini mencapai status pekerjaan sendiri. Okey, ini jawapan Liza tadi ya. Saya bagi sikit jawapan dia. Dan okey, dan mencapai status berkerajaan sendiri melalui apa? Melalui cadangan pilihan raya. Okey, anda bagi jawapan ini. Pilihan raya. Baru betul. Okey, Gabriel panjang ya. Okey, saya letak sini jawapan Gabriel. Okey, CLC bersyarat mengkaji hubungan, okey, antara mengkaji hubungan kaum secara mendalaman, betul, agar mencari jalan penyelesaian ketegangan antara kaum yang berbeza. Okey, mencari jalan penyelesaian dua. Okey, usaha yang digunakan termasuklah menyergamkan pendidikan dengan kajian sistem pendidikan bagi melahirkan menumpuk persoalan kaum. Okey, ini betul. Okey, ini mungkin anda boleh bagi macam ni. Okey, usaha yang digunakan termasuklah, okey, termasuklah apa? Cadangan. Okey, cadangan menyergamkan pendidikan dalam sistem pendidikan yang melahirkan yang seragam. Yang membolehkan, yang memberi, okey, yang memberi kesan kepada penubuhan jawatan kuasa, okey, mengkaji sistem pendidikan. Okey, agar untuk sementara kaum. Bolehlah. Okey, kalau macam ni okeylah. Okey, anda tengok sini ya, pendidikan. Okey, dia cadangan pendidikan seragam. Lepas tu kesan ialah jawatan kuasa penubuhan mengkaji pendidikan ditubuhkan untuk melahirkan pendidikan yang seragam. Okey, betul lah. Okey, jawapan Gabriel betul. 4 markah. Layan dapat 4 markah. Okey, jadi itu sahaja hari ini ya. Okey, jam sudah menunjukkan hampir 1.50. Jadi minggu depan kita pada pelajaran yang akan datang kita akan belajar tajuk sistem ahli ya, sistem ahli. Okey, hari ini kita belajar CLC. Okey, pelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang sistem ahli ya. Okey. Jadi itu sahaja hari ini.